Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung semula pelajaran kita dalam ibadah. Tajuk baru iaitu tak boleh klik. Iaitu kurban. Bahasa Jawinya Qaf Ra Ba Alif Nun. Kalau dalam bahasa Melayunya kurban. Macam mana je kurban dalam bahasa Melayu? Kurban. Sebentar nanti kita akan ada korban, betul? Bulan apa korban kita selalunya? Zulhijjah. Zulhijjah. Kita dah habis puasa pada bulan Ramadan. Lepas tu kita dah raya pada bulan Syawal. Selepas tu bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Itu adalah bulan-bulan penting kerana waktu tu ada dua peristiwa yang akan ada setiap tahun. Iaitu yang pertama kurban, yang kedua haji dan umrah, tapi yang penting ialah haji. Yang ni yang mana pergi ke Mekah, dia orang pergilah menunaikan haji pada bulan Zulhijjah. Kalau kurban, yang ni kita akan buat pada setiap tahun, yang mana yang tak pergi buat haji, dia kena buat kurban lah. Okey. Tapi tak semua orang saja yang buat kurban. Peristiwa kurban kena ada. Tapi tak semua orang yang boleh berkorban. Apa kita belajar dulu? Apakah itu korban? Bagaimanakah cara-cara korban? Apakah syarat bagi orang yang berkorban? Dan sebagainya. Okey. Apakah itu korban? Korban ialah menyembelih. Kita dah belajar sembelih kan? Okey, menyembelih apa? Binatang. Tapi binatang, nama dia adalah binatang Al-An'am, yang dilakukan pada hari Aidil Adha atau hari-hari tasyrik dengan tujuan beribadah kepada siapa? Tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aidil Adha bukannya hari raya selepas Ramadan. Salah. Hari raya Adha ialah pada bulan Zulhijjah. Ini adalah hari raya yang kedua. Tapi hari raya kedua ni selalunya orang buat penyembelih binatang. Binatang yang Al-An'am. Kalau hari raya puasa, hari raya Aidil Fitri. Hari Fitri, waktu tu ramai orang bermaaf-maafan. Maknanya waktu tu dah habis puasa, dah boleh makan. Aidil Adha ni orang menyembelih binatang. Beza antara dua tu. Kalau ada dalam periksa tulis, apakah perbezaan antara Aidil Adha dengan Aidil Fitri? Aidil Adha ia menyembelih binatang. Okey. Seterusnya, apakah hukum bagi menunaikan korban? Adakah wajib kita kena lakukan? Adakah harus ataupun sebagainya? Kita tengok. Okey, ada dua jenis hukum bagi korban. Yang pertama ialah sunat muakkad. Sunat muakkad ni adalah sunat dituntut. Maksud muakkad ni adalah dituntut. Contoh maknanya makan dengan sudu, dengan tangan. Mana lagi bagus? Makan dengan tangan sebab ada khasiat dekat tangan. Dipanggillah muakkad. Itu maksud muakkad, yang dituntut, yang dielok lah. Sunat ialah sunat. Kalau tak buat tak apa, tak berdosa dan tak ada pahala lah kalau siapa tak buat. Tapi muakkad ni dielokkan kalau kena buat. Kira dia hampir pada wajib tapi dia tak masuk wajib lah. Okey, sunat muakkad ni ialah bagi orang Islam yang mampu. Maknanya siapa yang ada duit, siapa yang ada lebih duit untuk berinfak, bolehlah buat kurban. Dengan harga sekian, ada setengah bahagian, ada orang nak buat seekor, ikut kadar duit yang ada pada awak sendirilah. Bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, tak mengapa, hanya sekadar boleh tolong-tolonglah korban. Dapat juga pahala. Okey, yang kedua adalah wajib. Wajib ni maknanya kalau tak buat berdosa lah. Siapa pula wajib ni? Okey, wajib ni adalah bagi orang-orang yang bernazar. Bukan kereta nazar, bukannya nazar bazar Ramadan. Salah. Bernazar ni maksudnya orang yang janji dengan Allah. Ada janji sesuatu lah dengan Allah.
Okey, contoh nazar ni. Kalau ya dia cakaplah, ya Allah aku berjanji kalau SPM ataupun UPSR saya dapat A plus semuanya, saya nak buat korban. Dia punya ayat tu lah. Dia janji dengan Allah kalau dia dapat UPSR straight A, dia akan buat korban. Dan pada waktu exam tersebut, habis pada exam, Alhamdulillah dia dapat A plus dalam UPSR. Jadi dia kena apa? Dia kena tunaikan janji apa yang dia janji dengan Allah, iaitu kena buat korban. Itu dah dipanggil bernazar. Kalau tak buat, kalau contoh dia bernazar, lepas tu dia tak tunaikan, dia berdosa lah sebab dia dah janji. Okey, itu dipanggil wajib. Bukan sunat muakkad. Baik. Seterusnya, sejarah korban. Okey, boleh tengok muka surat 42. Kalau nak tengok buku teks, sudah tengok muka surat 42. Kat situ kita ada sejarah di sebalik korban. Okey, siapa nak baca? Siapa lain saya elok? Okey, Amirul Arif. Boleh baca. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dalam kalangan orang yang soleh. Maka kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusia bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku termasuk orang yang bersabar." Tatkala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelimpisnya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik dalam kalangan orang yang datang kemudian, iaitu kesejahteraan dilimpahkan ke atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang beriman. Nampak tak? Ujian Nabi ni besar. Kenapa? Sebab waktu ujian Nabi ni dia banyak cara-cara dia. Salah satunya macam Nabi Ibrahim, dia bermimpi dia menyembelih apa? Anak dia sendiri. Maknanya ujian tu paling besar bagi dia lah. Macam, yalah, pernah tak orang sembelih anak sendiri? Tak pernah kan? Yang ni dia kira tak boleh lah. Tapi Nabi bermimpi, maknanya Nabi ni kalau dia bermimpi maknanya dia kena buat. Macam mana? Ada setengah tu Nabi Muhammad dia ada bermimpi, dia pergi mana? Bertawaf dekat Mekah. Jadi kena buat pada waktu tersebut. Maknanya keesokan hari siap untuk pergi ke Mekah. Macam Nabi Ibrahim, dia bermimpi menyembelih anak dia. Lalu dia bertanya pada anaknya, dia bermimpi dia sembelih anaknya. Macam mana tu? Okey, Nabi Ibrahim, anak dia kata apa? Setuju untuk melakukannya. Sebab kenapa? Itu adalah suruhan Allah, suruh buat. Jadi Nabi Ibrahim menyegerakanlah buat. Dia apa? Dia tak nak sakitkan anak dia. Macam mana dia tak nak sakitkan anak dia? Dia tajamkan pisau dia asahkan pisau. Dalam waktu sama ada syaitan yang menggoda untuk tidak melakukan suruhan apa yang Allah buat. Jadi tentu memang Nabi Ibrahim tak endahlah perkara yang syaitan ajak tu. Dan menyegerakan akhirnya apa? Anak Nabi Ibrahim bertukar kepada siapa?
Bertukar jadi apa yang tadi tu? Sembelihan yang besar. Ya, seekor sembelihan besar. Dia tadi ada bagi tahu bertukar kepada haiwan apa? Ada tak? Tak ada, tak beritahu. Tak ada. Okey. Anak Nabi Ibrahim dia akan bertukar menjadi haiwan lah. Haiwan yang Haiwan apa? haiwan an'am lah, haiwan yang boleh sembelih. Haiwan sembelihan. Dengan kuasa Allah lah. Dia ada contoh dia tengah sembelih tu, ada sebelah tu mungkin haiwan lah. Jadi haiwan yang hidup tu dia bertukar jadi anak Nabi Ibrahim, dan haiwan sembelihan tu Nabi Ibrahim, anak dia yang kena sembelih tu, dia bertukar jadi haiwan yang sembelihan. Iaitu kuasa Allah lah bertukar dua tu. Maknanya nak menunjukkan apa? Ujian yang Allah bagi tu adalah kena buat. Walaupun benda tu rumit ataupun benda tu memang tak masuk akal. Tapi akhirnya Allah menunjukkan kuasanya mengubah dua. Maknanya yang sembelihan tu adalah binatang, bukannya orang, dan binatang tu bertukar jadi orang. Jadi ceritanya ialah itulah kisah sejarah korban. Dan kisah ni Allah suruh untuk melakukan sembelihan pada waktu sekian. Pada waktu tersebutlah. Jadi kalau orang buat korban, ingatlah pada sejarah korban, iaitu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dia punya simboliknya untuk menyegerakan apa yang Allah suruh, walaupun benda tu rumit. Okey. Tengok bawah tu. Inilah peristiwa yang membawa amalan korban sehingga ke hari ini. Peristiwa ini dan peristiwa lain yang berhubung dengan Nabi Ibrahim sesungguhnya penuh dengan pengajaran dan iktibar. Okey. Seterusnya, sunat-sunat korban. Korban ada perkara-perkara sunat juga, macam sembelihan. Tapi dia tak dia ada sama, ada yang beza. Cuma sekejap ada orang masuk. Baik, yang mana masuk tu boleh klik pada QR Ustaz ada bagi, ataupun boleh klik pada link biru lah dekat butang chat Ustaz ada hantar. Okey. Sunat-sunat sembelihan. Dia sama je macam korban. Sunat-sunat korban dia sama je macam sembelihan. Yang pertama mestilah membaca basmalah, iaitu Bismillah. Ataupun bertakbir, iaitu Allahu Akbar. Pernah tengok orang bertakbir? Allahu Akbar, Allah. Sambil tu dia sembelih haiwan tersebut. Sembelih lah. Jadi dia melakukan sunat. Dia dapatlah pahala. Simple je orang bertakbir. Walaupun orang yang bertakbir bukan orang sembelih, tapi dia bertakbir dekat luar sembelihan pun dapat pahala korban tu. Okey, yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad. Kalau nak selawat pun boleh waktu tersebut, ataupun luar pada ataupun waktu nak sembelih tu pun selawat atas Nabi pun boleh. Okey, yang ketiga, menghadapkan binatang ke arah kiblat. Pun sama macam sembelihan. Kalau ada ruang untuk menghadap kiblat, pastikan kepala menghadap ke kiblat lah sebelum melakukan sembelihan. Yang akhir sekali, menyembelih binatang yang sihat. Korban mestilah cari binatang yang sihat. Maksud sihat ni dia tak ada cacat cela dan tak ada penyakit. Contoh kalau binatang tu buta sebelah, mata tak ada sebelah, tak boleh buat untuk korban. Sembelih boleh, tapi kuranglah khasiat dia. Tapi cuma binatang untuk buat korban mestilah sihat dan selamat sampai. Jadi tak ada apa-apa cacat cela sebelum kita melakukan korban. Baik. Ustaz ada sebut tadi binatang al-an'am. Apakah binatang al-an'am? Al-an'am ni adalah binatang empat kaki. Yang mana ada ke binatang dua kaki? Ada? Ayam? Adalah binatang dua kaki lah. Ya Allah. Aku tak pernah tengok. Ayam Apa apa? yang
Tak pernah tengok. Ayam. Ayam berapa kali? Memang aku pernah. Tidur. Tak pernah tengok ayam jana ni. Aduh. Okey, tak apa Ustaz sebut binatang. Okey, binatang boleh mute Tahulah binatang yang Okey, binatang Memang ialah tahu. binatang yang 4 kaki. Dan binatang ni adalah binatang jinak. Okey, binatang yang kita bela lah, bukan binatang yang diambil pada hutan ataupun binatang liar. Binatang liar ada je. Contoh kalau binatang lembu tu, lembu luar, lembu yang dekat hutan, tak boleh ambil untuk jadikan al-an'am. Okey, apakah binatang al-an'am? Okey, kita tengok. Okey, boleh mute ya, Ustaz boleh dengar suara korang. Okey, binatang yang sah korban ialah binatang sah korban ialah berapa? 1, 2. Siapa yang tak mute lagi ni? Okey. Binatang an'am ada 4. 1 kambing biri-biri, 1 kambing biasa, 1 lagi unta, dan akhir sekali yang kita selalu buat sembelih ialah lembu. Yang senang dapat ialah lembu lah, sebab lembu paling dekat. Mana-mana tempat ada yang bela lembu lah. Okey, yang paling mahal unta kalau buat dekat Malaysia. Sebab unta dekat tanah Arab saja yang ada. Kalau buat datang kat Malaysia memang mahal lah, tapi kalau ada tu memang kaya lah orang dia. Okey. Yang pertama kambing biri-biri. Tahu kan kambing biri-biri? Kambing biri ni selalunya warna putih. Yang gebu tu kan. Okey, dia mestilah berusia 1 tahun ke atas. Mestilah umur dia lepas 1 tahun ke atas baru boleh sah untuk buat korban. Okey, yang kedua ialah binatang kambing biasa. Kambing biasa yang kambing yang ada janggut tu lah. Yang berusia 1 tahun juga ataupun ke atas. Yang ketiga, unta yang berusia 5 tahun. Unta paling lama untuk dia mature lah ataupun untuk dia matang usia tu. Lepas 5 tahun baru boleh untuk buat korban dan ke atas. Dan akhir sekali lembu ataupun kerbau. Ni antara dua ni memang Malaysia selalu pakai lah. Malaysia selalu dapat. Lembu atau kerbau adalah mestilah berusia 2 tahun dan ke atas. Senang nak ingat, awak ingat je kambing mesti je 1 tahun. Kalau lembu, kerbau yang kita selalu makan 2 tahun. Kalau unta paling lama 5 tahun. Senang itu je. First awak ingat yang 1 tahun dulu, 2 tahun, akhir sekali 5 tahun. Senang nak ingat. Dulu ada banyak list tu kan. Yang ni yang senang lah kalau keluar exam. Berapakah umur unta yang boleh sah untuk korban? Awak boleh dah tulis berusia 5 tahun dan ke atas. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Binatang yang sah korban. Selain daripada binatang 5 tersebut tadi, dia mestilah mengikut kriteria yang sah korban, iaitu tidaklah cacat. Kaki tempang tak bolehlah, elok 4 jadi 3. Tidak sakit, banyak penyakit sekarang. Jadi sebelum nak datang untuk buat korban, check up dulu betul-betul lembu tu sihat dan tak ada sakit. Lebih lagi kalau sakit yang jenis kronik yang tiba-tiba mati esoknya, tu tak bolehlah buat untuk korban. Okey, yang ketiga tidaklah buta, mestilah elok 2 mata ada dan boleh dilihat. Yang keempat adalah tidak berkurap, maknanya kulit lembu ataupun sebagainya tak boleh ada cacat celah. Dan akhir sekali tidaklah kurus, mestilah sihat. Maksud sihat ialah tidaklah kurus, maknanya makan selalu, lepas tu dijaga dia punya pemakanan yang halal dan sebagainya. Okey, hikmah korban. Barulah kita tengok apa kebaikan yang kita buat sepanjang korban ni. Setiap tahun awak tengok orang tu sembelih lembu. Apa kelebihan dia? Apa hikmah dia? Kenapa kita kena cari 5 ni? Jangan miss. Kenapa kita kena ikut 5-5 ni? Okey, apa hikmah dia? Baik, yang pertama mestilah tak lain dan tak bukan mendekatkan diri kita sebagai hamba untuk mencari keridaan Allah. Sebab Allah suruh kita kena lakukan. Yang mana yang berharta
Dia dapatlah berinfak dan dapat pahala bagi dia. Besar pahala bagi orang yang berkorban. Sehinggakan katanya kalau dia buat korban, haiwan korban tu adalah sebagai tunggangan untuk dia pergi ke syurga. Nampak tak besar dia? Itu dipanggil korban ni benda yang paling besar dan banyak fadilat. Okey, yang kedua mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim. Seperti mana yang kita baca tadi pada surah apa? Surah As-Saffat ayat 99 hingga 111. Pengorbanan Nabi Ibrahim besar. Dia mimpi benda yang bukan mimpi biasa, mimpi yang luar biasa, yang mana menyembelih anak dia sendiri. Jadi dia kena buatlah sebab Allah suruh. Dan akhirnya Allah tukarkan dengan dengan izin Allah lah, dengan kuasa Allah. Itulah menunjukkan kekuasaan Allah dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, fakir miskin dapat nikmat korban. Siapa fakir? Siapa miskin? Fakir ni orang yang susah. Yang ya ke? Boleh tutup ramai bisa tutup ramai. Okey, yang lain tutup mic. Okey. Miskin ialah orang yang susah. Fakir orang yang paling susah. Pernah tengok tak orang fakir miskin macam mana? Dia makan macam mana? Lebih bagi kalau kita nampak yang luar negara, yang mana yang duduk Utopia contoh dia. Dia orang tak pernah dapat daging. Daging ni benda yang paling mahal, susah nak dapat. Ataupun awak boleh tengok atuk-atuk nenek awak sendirilah. Pada zaman dia orang, macam mana nak beli daging. Kadang-kadang waktu raya saja baru dapat daging. Selalunya dia orang makan ikan ataupun dia orang memancing sendiri. Dulu mana ada jual macam sekarang. Dulu senang dia orang nak ambil makanan, dia orang memancing sendiri ataupun bela haiwan baru dia orang sembelih. Itu cara dia orang dulu. Tapi alhamdulillah sekarang semua dah boleh makan daging kan. Jadi dengan kita yang berduit ni, kita boleh berinfak dan memberi sumbangan kepada orang yang susah ataupun orang yang paling susah. Maknanya kita nak tengok dia orang gembira dan mengucapkan terima kasih. Itulah kebahagiaan yang kita nampaklah pada dia orang. Okey, yang keempat, melahirkan rasa syukur kepada Allah. Syukurlah sebab nikmat daging yang sihat ataupun daging yang tak ada penyakit kita dapat makan. Itulah rasa syukur. Okey, menambah sifat ikhlas atau ketakwaan. Ikhlas ni maknanya kita sanggup membayar untuk seekor lembu. Contohnya untuk buat korban bagi pada orang yang susah. Barulah hati kita ni rasa ikhlas untuk menderma. Bukannya kedekut. Kata yang lawan ialah kedekut ataupun ketakwaan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Okey, yang kelima, 1, 2, 3, 4, 6. Yang keenam ialah meningkatkan syiar Islam. Naikkan kekuatan Islam. Sebab kenapa kita melakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan akhir sekali, memupuk mahabbah dan silaturahim. Mahabbah ni kira macam silaturahim jugalah. Memupuk semangat kekelompokan. Macam mana dia macam semangat ada tim lah. Maknanya orang Islam ni ada bersatu. Maknanya dapat memupuk semula Islam bahawa Islam ni adalah agama yang kukuh lah, kuat. Tapi kalau nak kekuatan, dia bukan sahaja kena buat seorang, kena ramai-ramai. Di korban ni pun memang kena buat ramai-ramai, bukannya buat seorang, betul? Contoh nak terbalikkan lembu tu mestilah dalam 5 orang baru boleh baringkan lembu tu. Boleh tak orang baringkan seorang? Tak boleh sebab dia punya kekuatan lembu tu lagi kuat pada kita lah. Jadi kita kena sama-sama berganding bahu dan sama-sama menaikkan syiar Islam. Okey. Ada soalan juga yang selalu ditanya. Ada yang soalan yang senang-senang lah ada yang tanya. Contoh yang pertama ni. Adakah rusa adalah haiwan korban?
Rusa ada 4 kaki, betul? Betul. Dan dia boleh dibela. Dan adakah rusa ni boleh korban? Okey, jawapannya Boleh. ialah tak boleh. Tak boleh. Sebab dia bukan tergolong daripada 5 haiwan tadi. Kena ingat. Yang Nabi suruh ialah 5 ni saja. Kambing, yang 2 ni unta, lembu ataupun kerbau. Jadi rusa tidak boleh untuk buat korban, tapi boleh untuk buat sembelihan, untuk makan biasalah. Sembelihan boleh, korban tak boleh. Sembelihan tak boleh. Okey, yang kedua, bolehkah perempuan menyertai korban? Tak. Boleh. Boleh. Syarat untuk menyertai korban ialah orang Islam. So maknanya kalau perempuan yang ada duit nak menyumbang, boleh, silakan. Contoh satu bahagian 300. Keluarkan saja duit, dan kalau nak bersembelih pun bagi tahu. Tapi janganlah berdekat dengan lelaki. Maknanya kalau ada perempuan, maknanya buatkan satu grup perempuan. Maknanya seekor lembu tu khas untuk perempuan saja. Jadi yang mana perempuan buat pada waktu tersebut. Boleh. Okey, yang ketiga, adakah boleh daging kurban disedekahkan kepada bukan Muslim? Tak. Tak boleh. Tak boleh lah weh. Sebab daging korban adalah untuk orang Islam sahaja. Jadi kalau awak dapat daging korban tu, kalau awak nak sedekah pun bagi pada orang yang Islam sahaja. Ambil nota mana boleh, tak boleh dan tak boleh dia bagi pada bukan Muslim. Kalau nak juga awak kena beli daging lain yang bukan pada sembelihan korban, awak bolehlah sedekah pada orang bukan Islam. Okey, boleh faham? Okey, dan yang akhir sekali, apakah pecahan pemberian korban? Okey, pecahan ialah 3. 1/3 adalah untuk sendiri. Yang siapa yang bayarlah infak. 1/3 adalah untuk sendiri. 1/3 kedua adalah untuk orang fakir miskin. Dan akhir sekali ialah untuk orang ramai. Orang Islam lah. Ni dia punya pecahan. Satu ialah yang kita bayarlah. Kita ada duit, kita bayarkan. Kalau nak kita boleh ambil 1/3 ni. Okey, lepas tu jangan lupa fakir miskin ada lagi untuk 1/3. Jangan ambil pula. Yang akhir sekali orang Islam yang mana yang tolong-tolong tu boleh juga bagi. Selain daripada tu dapatlah pahala sedekah. Dan mestilah orang Islam saja, tak boleh orang yang bukan Islam. Okey, ada soalan nak tanya? Semua faham ke? Semua faham dah? Okey. Untuk latihan, baik. Untuk latihan nota, Ustaz nak awak buat nota lah untuk korban. Macam awak buat nota sembelihan. Cuma kalau nak lukis gambar pun boleh. Kalau awak tak lukis pun tak apa. Cuma sejarah korban ni kan panjang. Sebab dia 3 ayat kan. Bukan surat 42 tu. Okey, awak buat nota saja, ringkas. Apa punya plot story dia? Contoh mula-mula Nabi Ibrahim apa? Mimpi kan? Tu dia mimpi. Lepas tu apa dia sampai akhir kronologi. Lepas tu yang lain sama saja, sunat-sunat sembelihan. Sampai habislah. Sampai muka surat 45. Okey. Boleh? Okey, boleh. Okey, boleh. Tak apa, dalam minggu ni awak buatlah. Boleh sempat. Buat cantik-cantik lah. Kalau nak awak pakai pensel warna pun boleh. Nak lukis pun boleh. Ustaz ikut kreativiti masing-masing. Ikut kreativiti. Ya, betul. Ada orang tanya sekejap. Tapi kalau soalan exam tanya untuk umur berapa boleh disembelih. Lepas tu bagi dia jawapan 5, 6, 7, 8. Selalunya tak ada. Selalunya dia akan tulis 5, 4, 3, 2. Ataupun selalunya yang soalan yang untuk umur-umur ni soalan yang apa? Yang bergaris tu. Yang awak kena jawab sendiri. Tapi kalau ada pun awak ambil 5 tahun lah. Sebab dia punya tulis dia 5 tahun dan ke atas kan. Jadi ambil 5. Kalau yang dia tulis macam ni 5, 6, 7, 8 semua betul lah ikut kan.
Baik. Okey, Ustaz bagi awak 5 minit rehat. Lepas tu kita buat bacaan Tengok dalam video. solat. Kita tengok video. Jangan solat. Okey dah.